Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, boleh dengar tak video saya ni? Sebab siang hari saya buat ni bising. Sekitar rumah saya ni sedang membangun kondo-kondo mewah. Biasalah duduk di tengah-tengah bandar ni kan. Dan saya tidak ada patut saya guna apa ni, macam pembesar suara tu kan. Tetapi belum bersedia untuk membelinya lagi. Yang lama dah rosak. Jadi apapun, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat ataupun penonton-penonton YouTube yang subscribe channel saya. Dan kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel saya untuk menggalakkan saya berkarya atau membuat video-video yang lebih baik daripada apa yang saya buat sebelum ini. Ya, semalam kalau kita tengok pelbagai cerita lah, para reactors ni, para orang kata yang kita ambil ialah kita panggil YouTuber yang saya kenal di dalam inilah. Semenjak saya aktifkan akaun YouTube saya ni, saya dah buka akaun ni lama, tapi saya tak buat video. Saya cuma biarkan begitu saja. Tapi dalam sebulan ni saya buat video kerana saya tengok banyak channel-channel yang orang kata menentang ataupun memberi hujah-hujah dan ceramah mereka dengan memburuk-burukkan ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah. Berkali-kali saya kata begitu. Jadi terpanggil saya untuk saya membantah mereka, walaupun video saya tidak seberapa. Itulah matlamat saya. Dan saya juga membantah apa nama ni, provokasi ataupun bahasa-bahasa yang kotor oleh YouTubers terhadap asatizah agama, ya. Kerana ia boleh memberi kesan negatif, kesan buruk kepada asatizah tersebut dan juga orang awam keseluruhannya. Di samping itu juga saya diminta oleh sahabat-sahabat untuk membuat penentangan terhadap dakwah Wahabi. Wahabi yang saya maksudkan ini ialah Wahabi pure lah, ya, yang mereka sendiri mengaku Wahabi atau ciri-ciri mereka adalah Wahabi. Ya, bukan ustaz-ustaz yang menegur perbuatan-perbuatan orang awam ataupun yang mana sememangnya tidak dibolehkan di dalam Islam. Contohnya menyembah kubur memang tak boleh. Kalau ustaz tegur, kita kena ikutlah. Ya, ada beberapa benda lain lagi lah, ya, perkara-perkara yang tidak dikira khilaf, iaitu yang menyebabkan kita boleh jatuh kafir lah kan. Itu kita kena terima lah. Jadi berbalik kepada serangan-serangan lah di antara YouTuber channel Abdul Hadi Bertanya dan channel Dr. Nasir Vlog. Admin ni masing-masing orang kata begitu kecoh sekali. Dan saya juga sebelum ni saya buat YouTube, buat video menentang admin channel Abdul Hadi Bertanya ni kerana dengan lantangnya beliau bertanya tapi seolah-olah memfitnah admin Dr. Nasir Vlog. Jadi saya terpanggil untuk menegur beliau kerana beliau selalu di dalam video-video beliau mengaku mengikut sunnah, dan beliau juga mengecam agensi-agensi kerajaan seperti pejabat mufti dan juga pejabat agama, Dr. MKI dan sebagainya lah, ya. So saya kecam beliau kerana bahasa-bahasanya dan cara beliau menyerang itu seolah-olah menuduh orang, dan begitu berat sekali. Jadi malam tadilah, malamnya
admin Dr. Nasir Vlog membuat live untuk menyangkal pertuduhan-pertuduhan yang diutarakan oleh channel Abdul Hadi Bertanya, yakni Abdul Hadi Cerai. Ya, sangkalan-sangkalan itu dikeluarkan lama jugalah satu persatu oleh admin Dr. Nasir Vlog, yakni Dr. Nasir, yang mana pada kesimpulan saya ialah sebahagian besar lah, ya, tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh admin Abdul Hadi Bertanya itu dapat dijawab oleh Dr. Nasir Vlog. Dan sememangnya pertanyaan-pertanyaan Abdul Hadi itu sebenarnya suatu yang telah pun banyak yang telah pun Dr. Nasir membuat video, membuat pengakuan di video-video beliau sebelum ni, dan saya cek balik video-video beliau di mana memang ada pengakuan-pengakuan seperti beliau seorang yang bankrupt, beliau dengan kelakuan beliau, dan beliau juga ada banyak benda lah sebagaimana yang Hadi sangkakan itu, yang memang sudah dibuat pengakuan, dan sebahagiannya sememangnya datang daripada sangkaan yang lain. Tidak mengapalah, kita tak perlu perbesarkan perkara itu. Kalau nak kira keputusan bagi saya ialah semuanya terjawab lah. Kedua-duanya mempunyai agenda masing-masing, tetapi saya memang mengutuk keras cara Abdul Hadi membuat video seperti itu. Ya, sahabat-sahabat bolehlah komen ya. Bagi saya mengutuk keras dengan kasarnya Abdul Hadi menghentam Dr. Nasir, dan tak kira lah apa dia hentam siapa pun, bagi saya kalau dengan cara begitu saya menentang keras. Jadi sebenarnya saya pun baru dalam YouTube ni. Barulah sangat ya. Walaupun channel tu dah buka lama, tapi baru sangat-sangat. Kadang-kadang tak berapa faham dengan kerana haters. Saya harap anda semua janganlah menyerang saya ya. Saya tak pandai nak tepis ya. Harap Allah lindungkan saya daripada serangan-serangan yang begitu teruk sekali, terutama serangan peribadi. Jadi saya terlibat dalam YouTube ini hanya semata-mata nak meluruskan keadaan dan membantu Ahli Sunnah wal Jamaah untuk mempertahankan hak mereka dan hak saya juga sebagai seorang yang berakidah syariah dan bermazhab Syafi'i. Saya terpanggil lah kan. Jadi kalau kita lihat view begitu tinggi. Nah ini semua ialah satu orang kata apa ya, satu cara untuk kita tingkatkan view dan tingkatkan subscriber. Jadi kedua-duanya kalau kita tengok subscriber dia meningkat macam Hadi ya. Terakhir saya tengok 4.77k subscribers. Yang sebelum ni baru saya ingat 4.2, lebih kurang macam tu lah. Selepas dia buat video mengecam dan sebagainya, ramai orang subscribe dia, dan pelik lah manusia kan, suka dia. Dan begitu juga Dr. Nasir Vlog, dalam channel dia sebelum ni 12.2, dan sekarang ni dah meningkat kepada 12.4k. Wow, pelik kan. Ini pertama kali lah saya terlibat dalam YouTube, dan saya bersangka-sangka lah, saya bersangka baik yang mana kalau kita nak tingkatkan kita punya subscribe ataupun dan juga tontonan, of course lah yang subscribe pasti tonton video kita kena
membuat sesuatu provokasi barangkali ataupun memperbodoh-bodohkan diri kita. Begitu tak? Tak gitu kan? Satu cerita-cerita yang hangat, yang macam gosip-gosip, yang unsur-unsur yang fitnah, unsur-unsur menghentam orang. Oh, itulah yang netizen suka rupanya. Betul lah kata kawan saya, kalau kau nak buat video nak cepat naik view, nak cepat dapat ramai view subscribers, kau buatlah video-video yang bodoh-bodoh. Tapi minta maaf lah sahabat, saya tak katalah channel Abdul Hadi dan channel Dr. Nasir ni bodoh, tak. Tapi dengan provokasi demi provokasi itu menyebabkan view-nya tinggi, menyebabkan subscribers dia meningkat kan. Itu yang saya peliklah dunia hari ni kan. Apapun saya harap dah selesai lah korang semua, Abdul Hadi, Dr. Nasir dan juga Bro Rafi, Bro Zaini, Tuan Zaini, kita harap selesai lah semua ya. Kita fokus kepada serangan-serangan kita untuk menentang dakwah Wahabi ni. Jangan kita biarkan dalam persengketaan kita semua ni kita lupa nanti matlamat kita ya, matlamat kita. Walaupun jalan cara bersendirian pun tak ada masalah kalau kita tak bergeng, tapi lebih elok kita bergeng. Namun ramai juga yang membuat komen-komen di wall saya mengatakan kenapa menyokong orang kata orang-orang sebegitu, orang-orang sebegini. Bagi saya tidak kira siapa yang menentang perjuangan yang saya nak tentang ini. Maknanya mereka juga sama-sama menentang dan mereka adalah seangkatan dengan saya, satu perjuangan ya. Dan kita juga kena tengoklah isi-isi kandungan yang mana jangan terlalu bawah lah, kita ilmiah jugalah sikit kan. Walaupun kita orang awam, kita cubalah ilmiahkan diri kita, kita cuba belajar dan kita cuba teliti dakwah mereka itu supaya mudah dapat kita patahkan. Dan saya percaya ramai juga sahabat terupa daripada pihak sebelah sana yang mana sama ada mereka diupah ke bagaimana saya tak pasti, tetapi mudah mereka memecah benteng-benteng kita orang yang, terutama orang-orang yang baru seperti saya ini. Dan jadi matlamat kita nak menjemput seberapa ramai rakyat Malaysia, Indonesia untuk menyertai kita ya, para pejuang ahli sunnah wal jamaah, para penentang fahaman Wahabi, diminta sama-sama join dan subscribe channel-channel penentang Wahabi ini untuk kita dapatkan kekuatan dalam menentang dakwah Wahabi yang semakin berleluasa sekarang ini. Dan kita bersama-sama dengan golongan ilmiah juga, kita cuba bekerjasama dengan mereka ya, para doktorat ahli sunnah wal jamaah dan orang kata para asatizah, kita kenalah sentiasa bekerjasama dengan mereka untuk mendapat maklumat-maklumat yang jelas. Kerana kita kalau menentang sembrono saja kita tak dapat apa. Jadi yang menonton ni ialah orang awam. Orang awam akan membuat perbandingan ya, orang awam akan menilai ya kita punya kaedah dan cara penentangan itu. Dan kita seboleh-bolehnya cuba untuk menarik orang awam itu supaya lebih faham mengapa kita tentang Wahabi ini, mengapa kita tentang. Dan sebab itu kita kena sentiasa refresh, memberitahu mereka
Dan bukan kita saja, ustaz-ustaz kita juga sekarang memang refresh, sentiasa memberitahu bahayanya fahaman ini kepada masyarakat keseluruhannya. Jadi daripada situlah kita melalui media sosial ini kita boleh mendidik masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam beragama. Ya, kerana jika kita leka, sudah pasti mereka akan menusuk masuk dengan begitu cepat sekali, kerana moto ataupun moto dakwah mereka ialah mengikut sunnah, mengikut Al-Quran dan sunnah. Itulah moto dakwah mereka, dan kita juga mengikut Al-Quran dan sunnah, dan orang awam terpinga-pinga. Ya, orang awam terpinga-pinga. Tapi yang sebenarnya agenda-agenda lain itu mereka tutup. Jadi inilah kita kena sentiasa mengingatkan orang awam tentang perkara ini, supaya orang awam yang dah orang kata menonton YouTube, Facebook dan juga di dalam TikTok, ya, sekarang ni TikTok begitu famous juga, memahami dan tidak mudah terpengaruh. Itu yang harapan saya. Dan kepada viewers, subscribers, saya harap sokonglah perjuangan ini, dan jangan ambil kira sangat, ya, persengketaan YouTuber kita, kerana kadang-kadang perlu juga sengketa ini untuk meningkatkan view dan juga untuk meningkatkan populariti masing-masing. So contohnya Bro Rafi, saya tengok dah semakin meningkat populariti dia, dan alhamdulillah. Begitu juga Dr. Nasir, dan begitu juga channel Si Hadi Cerah ini. Allahu Akbar. Cuma channel saya dia lembab sikit lah. Sebab tu saya tak buat live lah. Mungkin cara saya berkarya dengan hanya bercakap, dan juga thumbnail dalam video saya pun saya tak letak. Mungkin kerana saya hanya menggunakan smartphone untuk merakam video, jadi sebaran itu tidak luas. InsyaAllah suatu hari nanti saya akan perkemaskan teknik-teknik untuk membuat video dalam channel YouTube ini. Dan insyaAllah saya juga berharap saya tidak tersasar dari tujuan sebenar saya, yakni yang pertama ialah tujuan untuk memberi kefahaman kepada masyarakat di luar sana, orang awam di luar sana, tentang apa itu perjuangan tentera jihad fisabilillah, ya, dan juga di samping itu perjuangan saya untuk menentang fahaman Wahabi pure. Saya panggil Wahabi pure ni bukan apa, ya, sahabat-sahabat, sebab ramai orang confuse lah, dan pihak-pihak sebelah sana juga kadang-kadang dia mengecam sikit-sikit gelar Wahabi, sikit-sikit gelar Wahabi. Jadi sehingga mufti bekas Menteri Agama kita pun digelar Wahabi, dan ramai juga digelar Wahabi yang kadang-kadang tidak bertepatan dengan apa yang sepatutnya kita gelarkan. Dan lantaran kerana gara-gara menegur perbuatan-perbuatan yang salah oleh segelintir manusia. Jadi kita tak boleh lah kita hentam menyeluruh begitu. Kita tengok ya siapa yang sebenarnya Wahabi. Namun demikian kita kena berhati-hati. Kita kena sentiasa berhati-hati, sahabat. Sebab mereka ini cukup licik, mereka ini cukup bijak, kerana mereka ini juga adalah orang bijak pandai. Orang bijak pandai yang dilatih khusus untuk menyebarkan dakwah-dakwah ini dengan menyebarkan agama, syiar agama Islam kepada kita semua.
Ya, ini yang kadang-kadang kita sukar untuk kita nak membezakan antara Wahabi dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sahabat-sahabat, saya nak berpesan juga mengapa kita tentang Wahabi ini, kerana fatwa telah dipersetujui dan dikeluarkan pada Ogos 2016 di Cek-Chen, persidangan ulama-ulama sedunia, dan menyatakan Wahabi ini terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kena peganglah itu selagi mana tidak dibatalkan, kan? Dan kita juga kena tengok video-video daripada negara jiran kita yang begitu lantang menentang fahaman ini. Di sana dia tidak ada mufti macam tempat kita ni, tidak ada undang-undang khusus lah, lagi mudah tersebar, kan? Jadi walau bagaimanapun ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah ini lantang menyerang mereka, dan alhamdulillah saya tengok ramai juga yang bersama-sama menentang Wahabi ini di sana, dan harap di tempat kita juga begitu. Sokonglah YouTuber yang menentang satu fahaman ini yang agak berbahaya kepada kita dan anak cucu kita. Dan apalagi negara kita ini sebahagian besar ya berfahaman Syafi'iyah dan juga berakidah Asy'ariyah, dan yang sejak daripada nenek moyang kita, dan kita amalkan yang itu, dan kita adalah orang-orang yang bermazhab. Jadi kita pun orang awam, kita kenalah ikut mazhab. Kita tidak bolehlah kata nak buat macam orang-orang yang bijak, pandai, yang sekolah tinggi dalam bidang agama. Mereka lebih faham, lebih tahu. Jadi kita ni nak ikut siapa? Kalau tak ikut mazhab, betul tak? Itulah sebuah sedikit sahabat. Mohon ampun dan maaf lah kalau bicara saya menyentuh hati anda semua, dan salam kasih, salam sayang saya kepada anda semua, para penonton, para YouTubers. Semoga kita lebih kuat bersilaturahim di dalam medsos ini, dan sedikit sebanyak tu kesilapan itu abaikanlah ya sahabat. Abaikanlah sahabat. Kita ni ingat, kita tidak lama, tidak kekal pun hidup di muka bumi ni, ya. Marilah kita bersilaturahim antara satu sama lain, dan kita cuba memperbetulkan diri kita daripada kesilapan yang lalu. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.